Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali untuk kita teruskan dengan praktis formatif 2.4 iaitu prinsip Pascal. Okey, mari kita jawab soalan ini. Ada 4 soalan insya-Allah. Soalan yang pertama, nyatakan prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal cikgu dah letakkan jawapannya kat sini. Okey, yang pertama prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalih tertutup dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Ini dia punya definisi bagi prinsip Pascal. Alright, selesai. Soalan nombor 2. Huraikan bagaimana sebuah mesin hidrolik mencapai penggandaan daya dengan mengaplikasikan prinsip Pascal. Okey, so sekarang yang ni kita kena buat huraian. Biasanya soalan yang macam ni adalah soalan yang berbentuk soalan 4 markah tu, section B ataupun section C. Jadi kita kena buat secara proses lah. Kamu boleh buat dalam bentuk point form. Okay, lebih senang untuk kamu tulis dan mudah untuk pemeriksa tengok kan. Okay, soalan nombor 2. Daya yang kecil, ini daya yang kecil F1 mengenakan tekanan ke atas cecair di bawah ombak kecil. Okay. So tekanan itu berdasarkan formula F over A ataupun F1 over A1. Maksudnya di piston yang pertama kita kenakan tekanan. Maka kalau ditanya kenapa kita nakkan luah permukaan ini kecil, sudah pastilah untuk memastikan tekanan yang tinggi. Okay, jadi kalau kita pilih A1 ini, iaitu luah keratan rentas ombak kecil yang kecil, maksudnya kenapa? Untuk menghasilkan tekanan yang tinggi di ombak input. Alright, itu poin yang pertama. Yang kedua, menurut prinsip Pascal, tekanan ini dipindahkan secara seragam ke seluruh cecair tersebut. Dalam sistem tertutup, maka dia akan pindahkan secara seragam. Tekanan tersebut menggunakan daya ke atas ombak besar. Okey, bila pergi kepada ombak besar, kita fokus kepada daya. Yang ombak yang kecil tadi itu kita fokus kepada pressure, tekanan. Okey, daya dikenakan sini lah F1. Inilah A1. Di sini adalah A2. Okey. So masih dia ada beban yang diangkat ni adalah F2. So tekanan itu dipindahkan kepada F2 ni. Di sini kita fokus kepada tekanan. Dan di sini kita fokus kepada daya yang terhasil. Okey, sebab apa? Tekanan di sini dengan di input dengan output ni dia adalah sama, iaitu P1 sama dengan P2. Ini konsep yang asas yang kamu kena faham betul-betul lah. Dia bukan tekanan di ombak satu tinggi dan menghasilkan tekanan yang tinggi di A2. Sebenarnya tekanan dia adalah sama. Yang tinggi itulah daya yang terhasil itu tinggi, disebabkan adanya penggandaan daya. Okay, macam mana daya itu digandakan? Kita menghasilkan daya yang besar ke atas ombak besar. Daya pada ombak besar F2 samaan dengan tekanan darabkan dengan luas keratan rentas ombak besar. Berdasarkan formula ni lah, iaitu F2 sama dengan F1 per A1 darabkan dengan A2. Juga kita boleh tulis sebagai F2 sama dengan P1A2. Kenapa P1? F1 per A1 adalah P1. Sebab tu dia sebut tekanan didarabkan dengan luas keratan rentas ombak besar. Ataupun A2 itu. Dan A2 itu adalah luas keratan rentas ombak besar. Okey. Lepas tu seterusnya daya pada ombak besar F2 sama dengan kita ubah formula itu jadi A2 per A1 darabkan dengan F1, yang mana A2 per A1 nisbah ini, nisbah luas piston besar ataupun output piston kepada luas input piston, dia lah kita panggil dia sebagai faktor penggandaan daya. Okey, faktor penggandaan daya. Faktor penggandaan lah. Dia lah yang menjadi nak tengok berapa daya yang boleh diangkat di F2 itu, bergantung kepada nisbah ini. Kalau nisbah ini besar, bermaksud 10 per 1. Ini maksud dia besar kan? Ataupun 100 per 1. Ini lebih besar lah. Maka lagi banyaklah apa dia punya daya itu dapat digandakan. Contoh 10 Newton dikenakan dapat mengangkat lebih kurang contoh 1000 Newton. Maksudnya daya itu telah digandakan daripada yang kecil kepada daya yang sangat besar. Ini lebih kurang 100 kali ganda menggunakan nisbah ini.
Maksud dia A1 adalah 1, A2 adalah 100. Okay, sama ada sentimeter square ataupun meter square untuk luas permukaan ini, tak ada masalah. Yang penting nisbah dia adalah besar macam ni, maka akan menghasilkan daya yang besar di output piston. Yang ni input, yang ni output. Okay. So oleh sebab itu A2 lebih besar pada A1, maka F2 lebih besar pada F1. Dengan itu daya input yang kecil, iaitu F1, telah digandakan menjadi daya output yang besar, F2 besar pada umur besar. Okey, selesai soalan tu. Soalan seterusnya. Nombor 3. Okay, dalam satu sistem hidrolik, daya input, ni F1, bertindak pada ombak dengan luas permukaan 0.5 cm square. Ini adalah A1 lah. Hitungkan daya output yang terhasil pada ombak dengan luas permukaan 6.4. Ini A2. Jadi kita dah ada formula. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. S kita senaraikan dulu apa yang dia bagi. F1 dia bagi 4 Newton. F2 nak cari A1 0.5 cm square. Kan A2 sama dengan 6.4 cm square. Okay, yang ni perlu tak tukar pada meter square? Tak perlu. Sebab apa? Nanti dia akan cancel out lah. Dia akan hapuskan. So formula dia, kalau kita nak cari daya output adalah F2. Okay, F2 sama dengan A2 per dengan A1 darab dengan F1. Okay, yang ni formula ni asalnya ialah F1 per A1 sama dengan F2 per dengan A2. Gunakan yang ni pun tak ada masalah. Pusing-pusing formula je ni. Okay, so masukkan nilai dia 6.4 bahagikan dengan 0.5 darabkan dengan 4 Newton. Okay, 4 lah. Maka kamu akan dapat 6.4 darab 4 bahagi 0.5, 51.2 Newton. Okay, daripada daya hanya 4 Newton dikenakan, terangkat daya yang dia output itu sebanyak 51.2 Newton. Berapa kali ganda dia punya penggandaan ini? Kalau kita nak kira balik, kita boleh ambil dia punya nisbah ni. 6.4 bahagi 0.5 ni, kita akan dapat tahu berapa kali ganda. Okey, cuba kita tekan kalkulator. Okey, iaitu 6.4 bahagi dengan 0.5. 12.8 kali ganda. Okey, 12.8. Kalau tak percaya, kita cek balik. Jawapan kita ni 51.2 dengan 4 Newton ni. Adakah betul dia adalah 12.8 kali ganda. Jadi bermaksud kita ambil 12.8 ni, kita darabkan dengan ataupun 51.2 ni bahagikan dengan 4. 51.2 bahagikan dengan 4, pasti dapat jawapan samalah 12.8 kali ganda. Okey, selesai soalan nombor 3. Okey, soalan akhir, soalan nombor 4. Seorang murid mempunyai sebuah picagari kecil dengan diameter ombak 1.5 cm. Oh, ini diameter D. Dia bukan bagi luas, bagi diameter. Murid itu ingin membina sebuah sistem hidrolik yang dapat menggandakan daya daripada 6 Newton kepada 72 Newton. Bermaksud ini dia punya F1, inilah F2. Berapakah diameter bagi picagari besar yang diperlukan untuk sistem hidrolik itu? Dia nak D2. Ini D1. Okey. So, mari kita jawab dia di sini lah. Oh, tak muat pula. Kejap. Okey. Kita keluarkan maklumat di sini. Soalan nombor 4. Okey, kita senaraikan apa yang dibagi dulu. Yang pertama ialah D1 sama dengan 1.5 cm. D2 kita nak cari. F1 6 Newton. F2 72 Newton. Okey, dari segi daya ni sebenarnya kita dah dapat ratio dia dah. Kita dah boleh tahu berapa dia punya nisbah daya lah, iaitu 72 ni kalau kita bahagikan dengan 6, kita akan dapat 12. 12 lah, maksud dia 12 kali ganda ni. Yang ni, tapi kita tak boleh simply ambil macam tu sebab berdasarkan formula kita. Okay, formula kita ialah F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Okay, sekarang ni sebab dia lagi dalam bentuk D, sebabkan bersilinder, berbentuk bulat. Okay, jadi yang A ni disebabkan dia bagi D,
A tu ialah pi D square. Okay. Pi D1 square perkali dengan pi D2 square. Alright. So sekarang ni kita dah ada dah. F1, F2 kita dah ada. Iaitu F1 6, F2 adalah 72. Okay, so sekarang ni kalau kita nak ubah balik, kita nakkan D2, pi dengan pi ni sebenarnya dah boleh potong. Okay, ini ialah 1/12 bersama dengan D1. 1.5 kuasa 2 perkali dengan D2 kuasa 2. Okay, mari kita ubah-ubah formula ni. D2 kuasa 2 sama dengan 12 darab dengan 1.5 square perkali dengan 1. Apa dengan 1 ni tak tulis pun tak apa. Okay. Okay, nak tunjukkan bagi kamu nampak. So sekarang ni kita ada 1.5 square 1.5 kuasa 2 kita darabkan dengan 12. Okay, kamu akan dapat 27. Sinilah 27 D2 square. Ini belum jawapan lagi. Okay, belum jawapan lagi sebab dia D square. Maka kita D2 adalah square root of 27. Kita akan dapat 5 point something lah. Kita square rootkan dia. Kita akan dapat 5.196. 196 cm. Okay, centimeter. Alright. Itulah jawapan akhir dia. Agak complicated sikit tapi tidaklah susah sangat sebab asalkan kita tahu formula bagi luas, diberi diameter tak ada masalah. Kalau dibagi jari pun kita masih boleh kira. Alright. Jadi selesai untuk soalan nombor 4. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.